Mem. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Macam mana ya? Kejap. Hush. Okey. 5 darab 2. Tapi 2 pun nak kena darab 2. 5 darab... okey. Bukan. Okey, 5 dulu ke? 2 dulu ke? Kalau 5 darab 2, 10. Takkanlah tak 10 kat bawah. Aduh, macam manalah pula ni? Aduh, keliru lah. Aduh, macam mana ni? Alamak, macam mana ni? Apa yang dirunsingkan ni, Nisa? Allah, cikgu, bantuin saya, cikgu. Saya kelirulah dengan soalan ni. Nak darab mana dulu? Nak pergi sini atas. Aduh, tak bolehlah, cikgu. Cikgu tolong saya, boleh, cikgu? Boleh. Cikgu ada cara nak tolong Nisa selesaikan soalan ni dengan mudah. Oh, betul, cikgu? Ada cara? Betul. Okey, kalau gitu kita masuk kelas, cikgu. Saya rasa kawan-kawan saya pun perlukan bantuan. Okey, jom kita masuk kelas. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton Teras di Didik TV KPM. Satu lagi kelas Teras pada hari ini. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan mata pelajaran matematik. Dan jom kita persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Norizan Osman yang merupakan Ketua Panitia Penyelaras Tanduk 6 SK Alopong Subagan Serai Perak. Apa khabar, Cikgu? Assalamualaikum, selamat pagi. Dekat sikit, Cikgu, tak apa. Kita masih mengekalkan penjarakan fizikal 1 meter. Suka Nisa nak ingatkan alalang kita sebut mengenai SOP ni kan, Cikgu, agar kita sentiasa menjaga SOP di mana saja kita berada, pakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Kalau tak ada keperluan, duduk saja di rumah. Betul, kan, Cikgu? Betul tu, Nisa. Dan jangan lupa untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Sebut pasal sanitasi tangan, saya nak jemput Cikgu dahulu untuk kita sanitasi tangan sebelum kita mulakan kelas kita. Silakan, Cikgu. Okey, saya pula ya, Cikgu. Baiklah, ini adalah nak kata norma baru pun dah tak berapa baru. Memang inilah amalan sehari-hari kita agar menjaga kebersihan dalam memerangi wabak COVID-19. Jadi saya nak minta Cikgu Norizan untuk perkenalkan diri kepada semua murid-murid yang sedang menonton kita di Teras. Silakan, Cikgu. Okey. Cikgu Norizan binti Osman dari SK Alopong Subagan Serai Perak. Nun jauh di utara sana. Okey, cikgu dah mengajar matematik ni dah 22 tahun 22 tahun, sama macam umur saya, Cikgu. Oh, ya kan, Nisa? Jadi memang dah lamalah cikgu mengajar subjek matematik, dan subjek matematik ni sangat menyeronokkan bagi cikgu. Betul tu. Mungkin ada yang rasa, alamak, nampak je nombor macam saya tadi terus garu-garu kepala, pening. Tapi ada caranya. Jadi untuk sesi kita pada pagi ini, sebelum saya tanya Cikgu Norizan apa yang kita nak belajar pada hari ini, saya nak jemput rakan-rakan saya masuk ke kelas. Hai semua, selamat pagi. Ini dia rakan-rakan kita juga dari SK Alopong Subagan Serai Perak. Apa khabar semua? Nampak ceria dan bersedia ya masing-masing? Okey, baiklah. Jadi jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan baru saya ni. Kita mulakan dengan Adli. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Salam. Saya Ahmad Adli bin Usman. Boleh panggil saya Adli. Baik, Adli. Terima kasih. Seterusnya kita ada Muhammad Amin. Silakan, Amin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin. Dan boleh panggil saya Amin. Baik, Amin. Terima kasih. Seterusnya silakan Aidil. Hai, nama saya Aidil Zakwan BRN. Boleh panggil nama saya Aidil. Baik. Seterusnya silakan rakan kita yang bernama Adam. Silakan, Adam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ada Fidenia. Boleh panggil saya Adam. Baik, Adam. Terima kasih. Seterusnya kita berkenalan dengan kembar Adam, iaitu Hawa. Silakan, Hawa. Dekatkan sikit mulut dengan mikrofon ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hawa Firdania. Boleh panggil saya Hawa. Baik, Hawa. Terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Syarafana. Silakan, Syarafana. Hai, Assalamualaikum.
Ini dia rakan kita Syarifah Nafizah dan rakan-rakan yang lain dari SK Alor Pong sebagai Serai Perak. Terima kasih. Jadi tibalah masa untuk kita tanya Cikgu Nurizan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Adakah kena-mengena dengan Nisa tadi dah pening-pening dengan soalan kita. Silakan Cikgu. Okey, hari ini Cikgu nak ajak Nisa, anak-anak didik Cikgu dan semua yang berada di rumah satu topik yang sangat menarik iaitu pendaraban. Sebenarnya kan Nisa, pendaraban ni banyak kaedah kita boleh guna untuk belajar pendaraban. Dan pendaraban ni sebenarnya satu tajuk yang sangat penting sebab kita bukan saja guna dalam nombor. Betul. Tetapi kita akan gunakan dalam tajuk-tajuk lain seperti wang, nombor perpuluhan dan juga dalam aktiviti seharian kita. Ya, betul tu Cikgu sebut wang tadi kecing-kecing. Ya. Kecing-kecing. Jadi penting. Nombor ni tidak lari dengan aktiviti seharian kita. Betul kan Cikgu? Nak kira semua. Nak kira berapa ekor ayam nak beli pun nombor. Ya, betul. Nak kira berapa ringgit nak kena bayar pun nombor. Jadi kita akan teruskan kelas kita selepas ini. Kita bertindak seketika rakan-rakan di rumah. Diharapkan anda bersedia dan kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, saya suka belajar darat kerana banyak kaedah menarik yang boleh dipelajari untuk mendarat dengan cepat dan mudah. Darat juga dapat digunakan dalam tajuk-tajuk matematik yang lain seperti mencari luas dan mencari penyebut dalam pecahan. Darat juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Saya suka belajar darat sebab saya boleh gunakan dalam tajuk matematik yang lain. Darat ada banyak kaedah yang menarik dan saya dapat gunakannya di dalam kehidupan seharian saya. Sebagai contohnya, saya guna kaedah darat ketika membeli sesuatu barang. Ini boleh meningkatkan lagi kemahiran saya di dalam operasi darat. Hai semua, saya suka darat kerana darat ada banyak kaedah yang menarik. Saya dapat gunakan darat dalam semua tajuk matematik. Saya juga dapat gunakan darat dalam kehidupan seharian. Bye! Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Nurizan serta rakan-rakan saya dari SK Alor Pong Subagan Serai Perak. Topik kita hari ini pendaraban dan tadi kita lihat kan Cikgu, video rakan-rakan kita berkongsi ada yang suka darab ni sebab boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Baiklah, tiba masa untuk kita mulakan kelas kita. Rakan-rakan di rumah diharapkan bersedia. Rakan-rakan di studio, rakan-rakan Google Meet Nisa, adakah anda sudah bersedia? Jika ya, bagi Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya semua dah bersedia masing-masing. Cukup bersemangat. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey, sebelum Cikgu nak mulakan tajuk kita hari ini, Cikgu nak ajak semua tengok apa yang Cikgu ada kat depan ni. Wah, jom. Cikgu ada kotak sifir serbaguna. Tentu ada di antara kita yang pernah tengok ni. Sebenarnya Nisa, Ya, saya. kotak sifir ni sangat penting sebab bukan saja dia boleh belajar mendarab di sini, Ya. tetapi murid-murid boleh membahagi dan juga mencari pecahan setara, pecahan termudah dan boleh juga digunakan untuk mencari luas. Semuanya menggunakan konsep darab. Semuanya memang sangat serbaguna menarik. lah. Ya, sebab tu Ya. kita panggil serbaguna. Boleh digunakan dalam semua tajuk. Baiklah. Ya. Okey.
Cikgu harap murid-murid di rumah dapat memahirkan diri dengan menggunakan CV seberguna ini sebab CV seberguna ini banyak memberi kelebihan kepada kamu semua. Betul tu. Okey. Kalau ada yang tertanya-tanya macam mana nak memahami kotak CV seberguna, mungkin boleh rujuk kepada guru masing-masing di sekolah nanti. Okey. Baik, kita teruskan hari ini. Kita nak teruskan. Baik. Hari ini kita akan belajar pendarapan. Okey. Seterusnya. Butang bawah cikgu ya. Okey. Okey. Baik. Hari ini sebenarnya cikgu nak ajar semua, nak ajar Nisa Ya. untuk menyelesaikan ayat matematik darab hingga 6 digit dengan nombor 1 digit. Kemudian kita akan belajar mendarab dengan 100 Wow. dan juga dengan 1000. Besar tu, tapi kita ada cara yang mudah. Baik. Okey. Seterusnya, cikgu akan mengajar semua menyelesaikan ayat matematik darab sehingga 6 digit dengan nombor 2 digit. Macam yang Nisa buat tadi tu Ya, kan. betul. Cikgu ada cara yang mudah untuk semua selesaikan di sini. Dan ketiga, menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi darab menggunakan pelbagai kaedah. Kita bukan saja boleh menggunakan bentuk lazim seperti ini, Ya. bahkan ada banyak kaedah mendarab yang boleh murid-murid praktikkan dalam kelas. Betul. Okey, hari ini cikgu nak ajak semua mendarab dengan kaedah kira cepat. Tak perlu ada pensel, tak perlu ada kertas. Oh, macam Kita mana tu, cuma, okey, jom kita tengok. Contohnya 134 darab 2. Okey, kita bermula daripada rumah Sa. Rumah Sa. Ya, ini adalah rumah Sa. 4 darab 2 8. 3. Dia buat. Tak keluar dah. 3 darab 2. 3 darab 2 6. 1 darab 2 Dia kena kuat sikit cikgu. Okey. 2. Maka jawapannya 268. Mudah kan? Okey, kita cuba buat satu lagi soalan Baik. dengan kaedah kira cepat. Jom Nisa cuba Okey, sama-sama. Saya cuba. Okey. 2135 darab 3. Macam mana ni? Jom anak-anak cikgu di rumah, jom kita cuba. Hanya Okey. menggunakan congak sahaja. Congak saja. Saya cuba. Okey, Nisa nak cuba? 3 darab 5, 15. 1 tu kita letak dekat 3 sebelah dia. Ya. 3 darab 3, 9. Tambah 1 jadi 10. Jadi Okey. kita letak kosong. 1 tambah sebelah dia cikgu dekat nombor 1. Okey. 3 darab 1, 3. Tambah 1 yang dekat atas tu jadi 4. 3 darab 2, 6. Jawapan dia 6,405. 405. Okey, kita tengok. Betul tak? Nervous pula saya cikgu. Okey, cikgu nak tunjukkan. 5 darab 3. 15. 15. Okey, 15. Tapi kat mana satu lagi? Dekat sebelah dia cikgu. Okey, sekejap. Kita kumpul di sini. Dekat 3. Okey, Baik. dekat 3. Dekat rumah Puluh. 3 darab 3, 9 tambah 1. Baik. 10. 10. Kita letakkan 1 di sini. Okey. Okey. 1 darab 3. 3. Ada 1 kan kat atas. Ya, Betul? tambah Okey, 1. tambah 1. 4. Okey, 4. Dan akhir sekali 2. 2 darab 3. Okey, 2 darab 3. 6. Enam. Maka jawapannya 6,405. Betul tak Nisa jawapan tadi? Betul jawapan Nisa, Okey, betul. tahniah. Diharapkan rakan-rakan yang cuba mencongak di rumah pun jawapan kita sama. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tadi kita belajar kira cepat kan? Sekarang cikgu nak ajar pula pendaraban dengan kaedah bentuk lazim. Apa dia bentuk lazim ni? Ya. Okey, kita tengok. Cikgu ada contoh kat depan. 3,413 darab 2. Okey, bagaimana dikatakan bentuk lazim ni? Tengok di sini. 3,413 darab 2. Okey, cikgu tunjuk. 3 darab 2, 6.
1 darab 2, 2, 4 darab 2, 8, 3 darab 2, 6. Maka jawapan dia 6,826. Okey, nak cuba tak kaedah bentuk lazim? Okey, rakan-rakan di Google Meet, jom kita cuba soalan seterusnya. Kita cuba ya. 4,515 darab 4. Okey, semua jom kita buat bentuk lazim. Okey, nanti kita nak tunjukkan jawapan masing-masing. Saya pun nak cubalah. 4 darab 5. Okey, ni kena ingat balik pendaraban ni. Biasa kita tekan kalkulator, cikgu. Ya, Kita buat sama-sama bentuk lazim. Hari ni kita guna bentuk lazim. Kita dah belajar tadi kan? Betul. Okey. Saya rasa saya dah dapat jawapan saya. Tapi saya nak tengok jawapan adik-adik kita yang di rumah pun boleh turut sama cuba jawab soalan ini dalam bentuk lazim. Okey, ada yang dah siap dengan jawapannya. Okey, kita lihat Amin. Hawa pun dah siap dengan jawapannya. Adli. Okey. Adam pun dah tunjukkan jawapannya. Okey. Kita minta Amin boleh bacakan berapa jawapan yang Amin dapat. Bacakan jawapan akhir anda. 18,060. 18,060. Rakan yang lain? Okey. Ada jawapan yang lain? Syarafana, bagaimana? Aidil, Kak Nisa nak tanyalah, macam mana boleh dapat 10,060 Aidil? Tengok kembali. Syarafana pun dah berikan jawapannya. Okey, tak mengapa, jom kita sama-sama lihat jalan kiranya dengan Cikgu Norizan. Silakan Cikgu. Okey, jom kita semak sama-sama. Okey, 4,514 darab 4. Okey, 5 darab 4, 20. Okey, 1 darab 4, 4 kita tambah dengan 2. Maka jawapannya adalah 6. Baik. 5 darab 4, 20. 4 darab 4, 16 dan kita tambah dengan 2. Maka jawapannya adalah 18,060. Okey. Baik, kita teruskan lagi dengan bentuk kekisi. Apa dia bentuk kekisi ni? Tadi kita dah belajar bentuk lazim. Sekarang ni bentuk kekisi. Bentuk kekisi ni juga dikenali sebagai lattice dalam bahasa Inggerisnya. Okey, jom kita cuba. 3,213 darab 3. Okey, macam mana kita nak buat ni, Nisa? Ya. Okey, kita tengok. Wah, ada petak di sini. Macam mana pula tu? Bentuk kekisi ni sebenarnya kita perlu buat petak dahulu. Okey, berdasarkan nombor yang ada di sini. Cikgu ada 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4 petak. Darab dengan 3. Maka di sini cikgu ada 1. Okey. So, kita masukkan nombor tu satu persatu. 3, 2, 1, 3. Darab 4. Darab 3. Okey. Baik, macam mana kita nak selesaikan ni? Dah ada petak, dah ada nombor. Okey, cikgu tunjukkan ya. Baik. Cikgu letakkan garis-garis ni. Okey. Kenapa agak-agaknya? Boleh tak Nisa bagi tahu kenapa agak-agak cikgu letakkan saya tak ni? berapa familiar lah cikgu, tak berapa mahir dengan bentuk kekisi. Saya tahu bentuk lazim, bentuk tambah-tambah saya tahulah cikgu. Okey. Baik, sebenarnya untuk pengetahuan anak-anak didik cikgu di rumah, kita letakkan garis-garis ni untuk mengasingkan rumah sa dan rumah puluh. Okey, kita tengok. 3 darab 3, 9. Okey, 9 adalah di rumah sa. 1 darab 3, 3. Kita tak ada nilai di rumah puluh, maka kita letakkan sifar. 2 darab 3, 6. Dan akhir sekali, 3 darab 3,
9. Macam mana kita nak cari pula jawapan dia ni? Okey, kita tambahkan ikut garisan yang telah kita lukis ni. Okey. 9 0 tambah 3 3 0 tambah 6 6 0 tambah 9 9 dan ini adalah kosong, so tak ada nilai. Maka jawapannya 9,639. Okey, boleh faham ke semua anak-anak didik cikgu? Dan juga di rumah boleh kita cuba sama-sama. Faham ya rakan-rakan semua? Faham. Baik. Okey. Kalau faham, cikgu nak uji semua. Baik. Jom kita sama-sama buat latihan. 5,422 darab 3. Okey, jom kita buat dengan menggunakan bentuk kekisi. Okey, saya pun nak cubalah. Jom kawan-kawan kita Okey, buat. 3 darab dengan 2. Okey. Alamak. Okey. Saya dah keliru dah dekat sini, cikgu. Alamak. Okey, kena tengok balik tu. Mesti ada, yang pentingnya mesti ada peta. Ya. Alamak. Okey. Cepat. Yang lain ada dah ada jawapan? Yang dah ada jawapan. Okey, siapa yang dah ada jawapan boleh tunjukkan jawapan adik-adik. Okey. Macam dah siap tu, Hawa. Okey. Yang di rumah bagaimana? Okey, rakan-rakan kita. Okey, Amin dah tunjukkan jawapannya. Yang lain bagaimana? Hawa dah siap? Dah boleh tunjukkan jawapan? Kalau dah siap, boleh tunjukkan jawapan anda. Untuk rakan-rakan di rumah juga turut menyemak jawapan mereka. Adam pun dah dapat jawapan. Adli? Ya. Bagaimana dengan yang lain? Okey, baiklah. Mungkin kita boleh semak jawapan kita bersama-sama. Jom, cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey. Baik. Sekejap, macam salah lah. Baik, cikgu akan tunjukkan jawapan dia di depan. Baik. Okey. Padam 5,422 darab 3. Macam cikgu cakap tadi, kita kena buat peta. Peta. Okey. Baik. 1, 2, 3, 4. 5,422 darab 3. Okey, cikgu buat garisan nak membezakan rumah sa dan rumah puluh. Okey. Baik. 2 darab 3, 6. 2 darab 3, 6 juga. Lagi. 4 darab 3, 12. Kat sinilah yang kita nampak tadi tu. Ya. Ada rumah puluh, ada rumah sa. Okey. Dan akhir sekali 5 darab 3, 15. Okey. Seterusnya kita tambah. Baik. Okey. 6, 2, 2, 6, 6. 1 di hadapan. 1 di hadapan. Maka macam mana kita nak baca jawapan ni? Okey. Cara membacanya, kita mulakan daripada kiri ke kanan. Maka jawapannya 16,266. Jadi kita dapat lihat rakan-rakan kita juga mendapatkan jawapan yang betul. Harapkan di rumah pun dapat jawapan yang sama dengan apa yang Cikgu Norizan telah tunjukkan. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di saluran Didik TV KPM Dalam Teras.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Nurizan dan rakan-rakan saya dari SK Alupong Subagan Serai Perak. Kita akan teruskan kelas matematik kita. Hari ini kita belajar pendaraban. Jadi jom Cikgu, silakan. Okey Nisa, tadi kita dah belajar kaedah cepat. Yang kedua bentuk lazim. Dan yang ketiga kekisi, Cikgu. Kekisi, betul Nisa. Sekarang ni cikgu nak ajar pula bentuk palang. Macam mana yang dikatakan bentuk palang ni? Okey, jom kita cuba. 4,329 darab 4. Okey, kita tuliskan. Okey, sama macam bentuk lazim tadi. Cuma yang bezanya cikgu akan buat tiang dekat situ. Okey, kita tengok. Setiap satunya ada di sini. Okey. Baik. Kemudian kita akan mula mendarab. 9 darab 4. 36 Cikgu. Okey, betul Nisa. 36. Nampak tak macam mana cikgu tulis? Cikgu pisahkan dia ni. Rumah sah, rumah puluh. Macam tadi juga. Baik. Okey. 2 darab 4, 8. Kenapa dekat sini tak ada nilai ni? Sebab dia nilai sifar Cikgu. Okey, betul. Pandailah Nisa. Okey, 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. Okey, kita nak mula cari jawapan. 6. 8 tambah 3, 11. Okey, 11 tu cikgu kumpulkan ke rumah ratus. 2 tambah 1, 3. 6 tambah 1, 7. 1 tambah... Okey. 17,316. Okey, nak cuba tak? Macam mana nak gunakan bentuk palang? Okey. Okey, rakan-rakan di Google Meet, ini soalannya 2,345 darab 5 menggunakan kaedah palang. Cuba adik-adik lakukan kiraan adik-adik. Nanti dah siap, boleh terus je tunjuk jawapan adik-adik di skrin. Yang di rumah boleh cuba juga menggunakan kaedah palang. Ini kaedah keempat dia kita setakat ini dalam pendaraban. Okey, fokus betul adik-adik kita, berkerut dahi mereka cikgu. Nak jawab menggunakan teknik ini. Semua seronok menggunakan macam-macam kaedah hari ini. Betul. Dan murid-murid di sekolah kan cikgu, mereka boleh gunakan kaedah yang mereka rasa paling mudah bagi mereka. Betul. Sebab setiap murid-murid ni saya percaya kaedah mereka sukai lain-lain kan cikgu. Okey, ada yang dah siap? Okey, Aidil dah siap jawapannya. Aidil boleh bacakan jawapan Aidil. Buka mikrofon. Cakap kuat sikit dekat mikrofon tu. Bagi tahu kami semua berapa jawapan yang Aidil dapat. Okey, Amin pun dah siap. 11,325. Okey, baiklah. Kita akan semak jawapan sama-sama nanti. Amin pun dah siap jawapannya. Adam pun dah siap. Okey. Yang lain bagaimana? Adli, Syarafana, Hawa, bagaimana dengan kira-kira anda? Yang di rumah nanti jom sama-sama kita. Okey, Adli pun dah siapkan jawapannya. Jadi jom kita sama-sama semak jawapan ini. Okey, jom kita semak. 2,345 darab 5. Okey. Kita bina palang, tiang dia. Bagus. 4. Okey. Okey. 5 darab 5, 25. 4 darab 5, 20. 3 darab 5, 15. 2 darab 5, 10. Okey, kita nak cari jawapannya. 5. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 2, 7. 0 tambah 1, 1. 1. Maka jawapannya 11,725. Okay. Betul jawapan adik-adik. Yeay, tepuk tangan. Okey. Kita teruskan lagi. Ya. Kita teruskan ke bentuk seterusnya. Cerakinan. Okey, apa dia cerakin ni?
Okey. Cerakir ni sebenarnya kita nak ceraikan nombor ni satu-satu. Baik. Okey. Contohnya 5,432 darab 6. Okey, cikgu tunjukkan. Okey. 5,000 tambah 400 tambah 30 tambah 2. Cikgu ceraikan nombor tu satu per satu. Baik. Okey, kemudian kita darab. 6. Ya, kita darab dengan 6. Okey, 2 darab 6, 12. 30 darab 6, 180. 400 darab 6, 2,400. Dan 5,000 darab 6, 30,000. Macam mana kita nak cari jawapannya? Okey, kita guna operasi Tambah. Maka 30,000 tambah 2,400 tambah 180 tambah 12. Maka jawapannya 32,592. Okey. Baik. Cikgu teruskan lagi. Tadi kita dah darab dengan satu digit. Ya. Sekarang ni cikgu nak ajak pula semua di rumah dan juga Nisa untuk mendarab dengan 10, digit. 100 atau dan 1,000. 1,000. Okey. Kita ada pembilang di sini. Okey. Cikgu nak tunjukkan macam mana 14 darab 10. Okey. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenapa 14 darab 10? Sebab setiap satu ni ada 14 kumpulan dan setiap itu ada 10 kotak kecil-kecil. Okey. Okey. Kemudian cikgu gabungkan yang 10 ini menjadi 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 14 darab 10 ialah 14 10. Maka kita akan dapat jawapannya 100 tambah 10, 20, 30, 40, 140. Okey. Baik. Kita teruskan dengan mendarab dengan 100. Bentuk lazim. Baik. Okey. Guna bentuk lazim. Baik. 38 darab 100. Okey. Banyak kan kita kena darab 3 kali ni. Betul. Okey. Macam tadi kita dah belajar bentuk lazim, kita akan darab dan jawapannya akan menjadi 3,800. Tetapi cikgu nak tunjuk satu cara yang mudah. 38 darab 100. Cikgu tuliskan 38. Kemudian cikgu letakkan 100 di sini. Oh. Kedudukan dia macam ke belakang sikit, cikgu? Ya, sebab sifar tu kita akan letak belakang untuk mudahkan sebab sifar dia tak ada nilai di situ. Okey. Kita Sifar turunkan dia. 8 darab 1, 8. 3 darab 1, 3. Maka jawapannya 3,800. Lebih mudah, lebih singkat, tak macam yang tadi. Ya, betul. Betul kan? Okey. Okey, sekarang cikgu nak uji kefahaman Nisa dan anak-anak didik dan juga yang di rumah untuk menjawab ketiga-tiga soalan ni. Okey, jom rakan-rakan kita cuba. Okey, yang pertama, 410 darab 1,000. Besar tu. Oh, banyaknya kosong-kosong dia, cikgu. Kita boleh gunakan dengan kaedah mudah. Kita dah belajar tadi kan? Betul. Okey. Yang kedua, 52 darab 30. Dan yang ketiga, 55 darab 200. Okey, kita boleh cuba sama-sama. Okey, rakan-rakan boleh cuba menjawab soalan uji minda ini. Dan rakan-rakan di rumah boleh cuba juga soalan ini. Kita akan semak jawapannya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali pun boleh kembali menonton Teras di Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Nonton teras di Didik TV KPM. Jadi tadi sebentar tadi kita tinggalkan anda dengan soalan untuk adik-adik semua lakukan di rumah. Rakan-rakan kita di Google Meet juga rasanya dah bersedia dengan jawapan masing-masing. Jadi jom kita tunjukkan jawapan anda semua. Kita nak lihat jawapan anda dan kita nak semak bersama-sama. Okey, tunjukkan jawapan anda. Baik, kita dapat lihat 410,000, ada yang dapat 500. 560, 5,000. Macam-macam jawapannya. Jadi jom sama-sama kita semak jawapan anda. Jom cikgu. Okey, kita semak jawapan bagi soalan yang pertama. Besar ni nombor ni Nisa. Ya, banyak kosong-kosong pula tu. Darab 1,000. Kalau semua ingat, tadi cikgu ada tunjukkan kaedah yang cepat. Baik, cikgu tuliskan 410 darab 1,000. Okey, sebenarnya kaedah ni mudah saja. Ya. Sifar darab 1 sifar. 1 darab 1 1. 4 darab 1 4. Maka jawapan dia 410,000. Okey. Yang kedua, 52 darab 30. Okey, sebenarnya kita boleh juga guna kaedah yang cepat tadi. Ya. 52 darab 30. Turunkan sifar. 2 darab 3 6. 5 darab 3 15. 1,560. Dan yang terakhir 55 darab 200. Cikgu masih menggunakan kaedah yang cepat. Sifar 5 darab 2 10. 5 darab 2 10 tambah 1 11. Okey. Jadi jawapannya 11,000. Siapa dapat ketiga-tiga jawapan ini sama, bagi double thumbs up. Yeay, semua dapat jawapan yang betul nampaknya. Baiklah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, tadi kita darab dengan nombor 1 digit. Sekarang cikgu nak teruskan lagi pendaraban dengan nombor 2 digit. Kita gunakan kaedah T. Kenapa kita panggil kaedah T ni, Nisa? Ya. Agak-agak ni kenapa? Saya pun pening. Inilah tadi masalah saya, cikgu. Saya pening keliru, tak dapat nak jawab pula. Sebab tu kita ajar pelbagai teknik supaya murid-murid kita bukan boleh gunakan satu saja, malah pelbagai. Okey, kita teruskan. 45 darab 39. Okey, macam mana dikatakan kaedah T ni? Okey. 4 darab 3 12. Okey. 5 darab 9 45. Okey. 5 darab 3 15. 4 darab 9 36. Nampak tak macam huruf T? Lah cikgu. Macam ada di atas T. tu, kemudian ada di tengah kan, tiang. Okey. Macam biasa nak mencari jawapan, kita buat operasi tambah. Okey. 5. 4 tambah 5 9 tambah 6 15 cikgu. 15. 1 naik atas. Okey, 3 tambah 1 4 tambah 3 7 dan 1. Maka jawapannya 1,755. Ini dinamakan kaedah T. Cikgu harap murid-murid cikgu dapat faham kaedah ini. Okey. Kita teruskan. 52 darab 31. Okey, rakan-rakan, ini soalannya 52 darab 31. Adik-adik boleh cuba gunakan kaedah T. Tunjukkan macam mana adik-adik dapatkan jawapan yang di rumah pun. Cepat ambil pen dan kertas dan buat kira-kira bersama-sama. Kalau salah tak apa, cikgu kan. Tak apa. Kita semak sama-sama, kita betulkan sama-sama. Sebab ini adalah sebahagian dari proses pembelajaran. Betul, Nisa. Ada yang dah ada jawapan, kalau dah sedia dengan jawapan, boleh terus ditunjukkan dekat kita semua.
jawapan adik-adik. Oh, Adam kira-kira sampai dah terkeluar dah daripada kamera tu Adam ya. Okey. Okey. Good. Aidil dah kongsikan jawapannya. Baik, jawapan akhir Aidil berapa? Jawapan akhir. Boleh buka mikrofon bacakan dekat kami tak? Berapa jawapan akhir Aidil? 1612. 1612. Baik, nanti kita akan semak sama-sama tau. Okey, yang lain bagaimana? Oh, dah keluar dah jari-jari masing-masing. Keluar dah, gunakan segala apa yang adik ada untuk kita kira-kira bersama-sama. Amin pun dapat 1,500 tengah sikit. 16 juga. 1,600 ke 1,616. Okey, baik. Kita lihat rakan-rakan yang lain bagaimana. Hawa dapat tak jawapan? Cuba boleh kongsikan. Okey. 1,612 juga. Adam dengan Syarafana bagaimana? Pun sama jawapannya 1,612. Syarafana ada ya? Okey, tak mengapa. Jadi jom kita lihat sama-sama jawapan adik-adik di rumah sama ke tidak. Silakan cikgu. Jom kita semak. Okey, cikgu padam dulu ya. Baik. $52 darab 31. Kita nak menggunakan kaedah T. Okey. 5 darab 3 15. 5 darab 3 15. 2 darab 1 2. Tapi cikgu letakkan sifar 2. Okey. 2 darab 3 6. Cikgu letakkan sifar 6. Dan 5 darab 1 5. Sifar 5. Ya. Dan kita tambah macam biasa. 2 6 tambah 5 11. Kita kumpul di sini. 5 tambah 1 6. Dan 1. Maka jawapannya 1,612. Yeay, jawapan adik-adik semua betul. Okey, Double tahniah. thumbs up untuk adik-adik. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan. Bentuk lazim. Sebenarnya tadi bentuk lazim kita dah belajar. Betul. Cuma tadi sekarang ni melibatkan 2 digit. Tadi 1 digit. 3,413 darab 2. Darab 32. Okey. Bagaimana cikgu nak mendarab? Okey, cikgu akan terangkan seterusnya. Okey. Okey. Cikgu akan darabkan dengan rumah sa dahulu. Baik. 3 darab 2 6. 6 1 darab 2 2. 2 4 darab 2 8. 3 darab 2 6. Maka selesai yang darab dengan 2. Okey. Seterusnya cikgu akan darab dengan 30. Bukan 3 ya, 30. Sebab tu cikgu letakkan sifar di sini. Baik. Okey. 3 darab 3 9. Okey. 1 Darab 3 darab 3 3. 4 darab 3 12. Cikgu kumpul di sini. Okey. 3 darab 3 9 tambah 1 10. Okey. Baik, kita tambah. 6 tambah sifar 6. 2 tambah 9 11. 8 tambah 1 9 tambah 3 12. 6 tambah 1 7 tambah 2 9 sifar dan 1. Maka jawapannya 109,216. Okey, sama saja cara tadi bentuk lazim, cuma yang membezakannya adalah nombor 2 digit. Kaedahnya sama saja. Okey. Okey, ini adalah bentuk lazim juga. Tetapi berbeza, kita menggunakan darab satu persatu. Okey, lebih mudah sebenarnya. 3,413 darab
32. Mula-mula cikgu darabkan dengan 2 dahulu. Okey. Nombor ni semua kita darab dengan 2. Okey, kita pecahkan yang ni. Okey. Sebenarnya. Okey. Kita darab dengan 2 dahulu. Okey. 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. 3 darab 2, 6. 6,826. Kemudian, cikgu darab pula 3,413 dengan 30. Okey. Kita gunakan kaedah yang cepat tadi. Letakkan sifar di belakang. 3 darab 3, 9. 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. Okey. Tak 1. 3 darab 3, 9. Tambah 1, 10. Bagaimana kita nak gabungkan jawapan dia? Okey. 6,826 ditambahkan dengan 102,390. Maka jawapannya adalah 109,216. Okey, cikgu harap anak-anak cikgu faham bentuk lazim kita ada 2 tadi. Kita darab 2 sekali, kemudian yang ini kita pecahkan satu persatu ikut nilai sa dan nilai puluh. Okey. Okey, baiklah. Diharapkan semua di rumah dan juga di Google Meet semua faham ya. Kalau dah faham barulah kita boleh main game. Ya. Okey ya? Kalau dah bersedia untuk main aktiviti, bagi Kak Nisa double thumbs up. Nampaknya semua mereka tu tunggu-tunggu aktiviti kita rupanya, cikgu. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan aktiviti kita, cikgu. Silakan. Okey. Kita nak main game kan? Ya. Okey, jom kita main. Jom. Cikgu harap semua bersedia. Bersedia dengan pensel dan bersedia dengan kertas masing-masing. Saya bersedia dengan putaran roda saya. Okey. Baik. Apa yang kita kena lakukan ni, cikgu? Okey. Cikgu nak Nisa Baik. pusingkan roda tu sehingga dia berhenti di warna apa, kemudian cikgu akan bacakan soalan di sini. Okey, baiklah. Adik-adik semua bersedia ya. Kak Nisa akan pusingkan. Dia akan berhenti di nombor Di warna hitam lah, cikgu. hitam. Okey, cikgu nak carilah yang warna hitam. Warna Mana hitam. dia ni? Mana Kak warna hitam? Warna hitam ada tak ni? Okey. Baik, perhatikan nombor apa yang cikgu ada. 5. Kemudian cikgu cari lagi pasangan lagi, dia. Okey. Okey, 135 darab 5. 5. Okey. Cepat kira-kira semua. Cepat, mudah saja ni. 135 darab dengan 5. Ini adalah pendaraban dengan satu nombor sahaja. Kak Nisa rasa Kak Nisa dah dapat jawapannya. Okey, kita lihat semua. Okey, kita nak minta Adam sila bacakan jawapan anda. Yang lain boleh tunjuk jawapan masing-masing. Adam boleh bacakan jawapan anda. Silakan Adam. 135 darab 5 sama dengan 675. Betul tak jawapannya, cikgu? Betul. Okey, tahniah semua. Bagus. Okey, kita pusing lagi Nisa. Satu lagi soalan. Pusing. Kita nak minta lah dia berhenti kat warna kegemaran Nisa. Warna apa agaknya Warna tu? apa agaknya? Warna hijau, cikgu. Hijau. Cikgu nak carilah soalan warna hijau. Okey. Kita dah jumpa salah satu kad warna hijau. Okey. 12. Kita nak cari pasangan berwarna hijau. Siapakah nombor bertuah itu? Ya. Okey, nampak tak? Okey, soalannya adik-adik 1234 darab 12. Sila tunjukkan cara kerja masing-masing. Sebenarnya mereka boleh gunakan apa-apa teknik yang kita telah ajarkan. Cara-cara pengiraan. Betul, kita dah belajar bentuk lazim, kekisi, cerakin. Kamu boleh gunakan pelbagai cara yang kamu rasa senang untuk kamu mendarab. Okey, siapa yang dah ada jawapan boleh terus tunjukkan jawapan anda di skrin. Rakan-rakan di rumah boleh turut sama cuba menjawab soalan ini dan kita akan semak sama-sama. Hawa laju je. 1000. Hawa bacakan jawapan Hawa.
Sementara rakan-rakan yang lain, Hawa boleh buka mikrofon dan bacakan jawapan Hawa. 1234 darab 12 Ya. sama dengan 14,808. Okey, kita lihat rakan yang lain. Bagaimana? 14,808. Okey. Wah, ada yang dapat jawapan lain. Tak apa, kita akan semak. Kita akan semak. Adam dan Syarafana bagaimana? Aidil? Okey, Aidil juga 14,808. Okey, Syarafana dah boleh tunjukkan jawapan Syarafana. Yang di rumah boleh tengok. Adakah jawapan anda sama dengan rakan kita? Oh, banyaknya nombor di situ. Okey, jawapan yang betul, Cikgu. Okey, sebenarnya kita boleh tengok Aidil menjawab gunakan kisi. Ya, betul. Dan begitu juga Adam dan Adli dan Hawa juga Amin menggunakan kaedah bentuk lazim. Sebenarnya kita guna kaedah apa pun tetapi jawapannya tetap sama. Maka jawapannya betul. 14,808. Tahniah semua. Cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Seronok sangat ni belajar pelbagai cara untuk mendapatkan hasil darab. Jadi Cikgu Nurizan boleh kongsikan sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini. Silakan Cikgu. Okey, baik Nisa. Sebenarnya hari ini kita dah belajar pelbagai kaedah mendarab. Ada kaedah bentuk lazim, kekisi, cerakin, kaedah T, palang cepat. Dan kaedah cepat mendarab dengan 10, 100, 1000 yang menggunakan kaedah yang mudah dan cepat. Jadi cikgu harap kamu boleh kuasai pelbagai cara ni dan jangan menganggap darab ni sebenarnya sangat susah. Darab sangat senang dan menyeronokkan. Ya, betul tu. Matematik sebenarnya menyeronokkan kalau kita selalu buat latihan dan kita faham. Betul. Laju je lepas ni. Betul. Baiklah, terima kasih semua yang menonton kami di kelas teras pada pagi ini. Kelas matematik kita. Terima kasih rakan-rakan dari SK Alupongsu. Terima kasih Cikgu Nurizan. Sama. Saya jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Darab ialah penambahan nombor yang sama secara berulang. Tujuannya ialah untuk mencari jumlah kesemua objek yang terlibat. Kepentingan darab. Darab merupakan kemahiran selepas menambah dan menolak. Jika darab gagal dikuasai dengan baik, murid akan berhadapan masalah dengan tajuk seterusnya seperti bahagi dan pecahan. Kita tahu yang operasi darab merupakan operasi utama yang digunakan dalam topik matematik yang lebih kompleks seperti algebra, kalkulus dan banyak lagi. Jadi apabila murid di sekolah rendah telah berjaya memahami konsep darab dan menguasai fakta asal darab sehingga 12, sebenarnya ia mampu meningkatkan keyakinan diri murid tersebut bagi menyelesaikan masalah matematik yang lebih kompleks. Didik TV KPM